2Q per 1. Jadi awak pindahkan, terbalikkan je. 2Q sama dengan negatif 18. Okay, per 1 tak payah tulis lah. Sebab dia per 1 kan, pecahan. Jadi Q sama dengan negatif 18 bahagi 2 sama dengan Negatif 9. negatif 9. Jadi kalau awak mahir sifir, awak boleh selesaikan semua. Tak perlu sekejap tekan kalkulator, sekejap tekan kalkulator, sekejap tekan kalkulator. Jadi otak awak tu sebenarnya lebih laju daripada kalkulator. Jadi awak kena yakin dengan otak awak. Okay? Okay, jelas bahagian ni? Jelas. Okay, senang kan? Jadi yang soalan cikgu tu ada masalah tak? Soalan cikgu bagi. Dia sama juga kan soalan cikgu bagi tu. Bentukkan persamaan kuadratik dan selesaikan masalah melibatkan persamaan kuadratik. Okey, yang tadi tu cikgu komen yang awak gunakan pemfaktoran tu untuk bentukkan persamaan kuadratik. Okey, kalau awak gunakan kaedah hasil tambah punca dan hasil darab punca. Cikgu buat satu Kita gunakan yang D. D apa? D 1/5 dan 5. Okey, 1/5 dan negatif 5 1/5 dan negatif 5. Jadi awak kena gunakan hasil tambah punca. Okey, hasil tambah punca. Hasil tambah punca berapa? 1/5 tambah negatif 5. Sama dengan negatif 5 boleh tukar pada 5 tambah 1/5 dia akan tolak. Dan negatif 5 tolak 1/5 dia akan jadi 4 1/5 ataupun 20. 20 berapa? 4 4 4/5. 20. 24/5. Negatif ke positif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Positif, negatif. Kan? Kenapa negatif? Operasi tambah tolak. Okey, kalau satu tambah satu tolak ataupun satu tambah satu tolak, awak akan tolak. Tapi tanda dia awak akan ikut nombor yang besar. Kalau yang besar ni nombor negatif, awak letak negatif. Kalau yang besar nombor positif, awak letak positif. Okey, bila satu tambah satu tolak, tak kira tolak tu kat depan ke, kat belakang ke, kita akan buat proses pembezaan iaitu cari beza, maksudnya awak kena tolakkan. Kalau dua-dua tambah, awak tambah. Kalau dua-dua tolak pun awak tambah, tapi tanda ikut tanda yang dekat atas. Okey, cuba buat dengan ni masa awak nak buat tu, cuba jangan guna kalkulator. Dah dapat tu, baru awak semak betul tak jawapan awak. Okey, itu hasil tambah punca. Hasil darab punca 1/5 darab dengan negatif 5 akan jadi berapa? Negatif 1. Okey, negatif 1. Dan nak bentukkan persamaan kuadratik, gunakan X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Kenapa kita namakan ni persamaan? Apa-apa yang ada tanda sama dengan itu adalah persamaan. Jadi awak tak boleh tulis sini je lah. X kuasa 2 tolak HDP X tambah HDP. Kalau awak tak ada ni, ini bukan. Kalau awak tak ada ni bukan persamaan. Okey, ini ungkapan sahaja. Bila ada tanda sama dengan, itu adalah persamaan. Dan kena hafal yang mula-mula tolak, yang kedua tambah. Mula-mula tolak, yang kedua tambah. Tolak apa? Tolak hasil tambah punca. Tambah apa? Tambah hasil darab punca. Yang ini pun wajib apa? Wajib apa? Wajib dihafalkan. Okey, jadi awak dapat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca dia apa? Negatif 24/5. Negatif 24/5 per 5 apa? Jangan lupa X kat luar dia. Okey, sini X kuasa 2, sini X tambah apa?
tambah -1 sama dengan kosong. Jadi awak boleh ringkaskan. Okey, ringkaskan dia jadi apa? Ringkaskan dia akan jadi X kuasa 2 tambah 24/5X tolak 1 sama dengan kosong. Dah selesai ke belum? Belum. Ikutkan dah selesai sebenarnya tapi dia tak cantik. Jadi kalau kita nak cantik kan kita buat apa? Darab 5. Darab 5. Kenapa darab 5? Sebab nak hilangkan pecahan. Nak hilangkan penyebut dalam pecahan. Jadi kita darabkan semua dengan 5. Jadi dia akan jadi 5x kuasa 2 tambah 24x tolak 5 sama dengan kosong. Kosong darab 5, kosong. Dah jawapan yang paling cantik. Okey, satu lagi cikgu nak ajar awak. Awak jangan letak ni. Kenapa? Ada tak yang biasa letak tanda ni? Okey, jangan letak tanda ni. Kenapa? Sebab masa pemarkahan SPM, matematik tambahan, selagi ada jawapan awak ni, kalau awak letak tanda ni maksudnya ni muktamad jawapan awak yang betul. Padahal mungkin jawapan yang awak sebenar adalah kat sini ataupun kat sini ataupun kat sini. Jadi kalau awak tak letak tanda ni, penanda tu boleh ambil mana-mana jawapan yang betul. Tapi bila awak dah tandakan ini adalah jawapan awak yang muktamad yang terakhir. Jadi kalau jawapan awak kat sini salah, dia terpaksa ambil yang salah ni dan terpaksa tolak markah lah. Okey, jelas tak? Jadi jangan letak tanda ni. Okay, kalau dah siap biar je. Sebab kalau kertas 2 at maths, awak boleh letak segala macam jenis jawapan. Kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini, kat sini. Penanda tu akan cari kat mana jawapan yang betul. Okay, tugas penanda tu untuk cari kat mana jawapan yang betul. Jadi awak boleh buat bersepah-sepah. Awak tengah buat ni, macam salah. Buat kat sini, macam salah. Buat lagi. Buat sini, macam salah. Macam salah. Buat. Sampailah awak rasa awak dapatkan jawapan yang betul kan. Tapi penanda tu dia akan pilih. Kat sini. Mungkin jawapan yang awak kata salah kat sini tadi tu adalah yang betul. Jadi penanda tu akan kena tanda yang sini dan bagi markah pada jawapan yang betul dekat sini. Okay. Sebab tu awak kena banyak buat latihan, banyak cuba jawab soalan sebab jawapan-jawapan dalam soalan ADMAS ni jawapan yang agak panjang-panjang. Jaranglah jawapan tu macam gini saja. Ini sebahagian saja daripada soalan, sebahagian kecil. Jawapan yang lain tu semua panjang-panjang dan awak kena praktis tulis dengan cepat sebab ada banyak jalan kerja awak kena buat. Okey. Jadi cikgu nak awak tukar balik siapa yang gunakan kaedah pemfaktoran tu. Okey, yang masukkan punca-punca gunakan pemfaktoran tu, awak gunakan kaedah hasil tambah punca dan hasil darab punca. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, jadi kita terus yang seterusnya. Okey, untuk jawab soalan yang bawah ni. Okey, untuk jawab yang bawah ni, awak rasa boleh buat ke tak boleh? Nombor 3 dah diajar ke belum? Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Tak, awak boleh buat tak? Kau nak tengok contoh dulu. Tengok contoh. Okey, contoh 3 dah. Contoh 4 cikgu Azhar belum sempat ajar lagi Contoh 4. Belum. Okey, contoh 4 awak ada alfa dan beta. Punca-punca bagi persamaan kuadratik 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4. Bentukkan persamaan yang mempunyai punca-punca berikut. Alfa tambah 3, beta tambah 3, 2 alfa 2 beta dan alfa kuasa 2, beta kuasa 2. Awak nak cikgu terangkan daripada buku teks ni ataupun awak nak cikgu tulis dekat kertas? Tulis Mana yang awak prefer? Tulis kat kertas?
Okey, soalan dia adalah 2x kuasa 2 tambah x sama dengan 4. Okey, kalau ada persamaan kuadrantik yang bentuk macam ni, pertama sekali awak kena tukar dia dalam bentuk persamaan dalam bentuk am. Apa maksud bentuk am? Dekat hujung dia kosong, sifar. Okey, hujung dia sifar. Jadi awak akan dapat 2x kuasa 2 tambah x tolak 4 sama dengan sifar. Untuk awak dapatkan nilai A dia berapa? 2. A dia 2, B dia 1. 1 dan jangan tengok buku tengok kata cikgu. Dan C dia sama dengan negatif Negatif 4. 4. Okay, sekarang dia suruh buat persamaan kuadratik yang baru. Okay, bentukkan persamaan kuadratik yang baru. Mempunyai punca-punca alfa tambah 3 dengan beta tambah 3. Jadi sekarang ni kita kaitkan dulu. Okay, langkah pertama awak tu awak kaitkan dulu. Kaitkan alfa hasil tambah punca. Okay, hasil tambah apa punca untuk yang ni? Persamaan asal ni. Punca dia adalah alfa dan beta. Jadi awak kaitkan alfa dan beta dengan persamaan. Sambil catat ni dekat nota awak. Kaitkan alfa dengan beta dengan persamaan. Macam nak kaitkan? Kita tajuk dia hasil tambah punca. Punca dia adalah alfa dan beta. Jadi kalau tambah punca, kita akan buat alfa tambah beta. Jelas tak? Jelas. Okay, ini proses yang pertama. Okay, alfa tambah beta. Kita nak kaitkan dengan persamaan. Kalau hasil tambah punca, dia sama dengan apa? Negatif B per A. Okay, jadi kita akan dapat alfa tambah beta sama dengan negatif 1 per 2. 2. Okay. Sama juga dengan hasil darab punca. Punca dia adalah alfa dan beta. Jadi kita ada alfa tambah beta sama dengan C per A. Jadi alfa beta sama dengan negatif 4 per 2. Jadi alfa beta sama dengan negatif 2. Ini proses yang pertama. Ada nak tanya tak bahagian ni? Seramai-ramai tidak awak sekarang dalam ni. Ada nak tanya tak? Ada Fatih, Nurin, Darshu, Chautong, Nur Alzah apa ni? Tak nampak nama. Rani Ayuni, Balkis, Luqman, Nazirah, nak tanya tak? Nur Akila, Syafiqah, Nur Hazliza, Sofia, Suhaila. Yang empat ni ada semua faham tak bahagian ni? Faham. Faham. Okay, yang penting awak kaitkan alfa beta dengan persamaan menggunakan rumus yang alfa tambah beta dengan negatif B per A. Okay, habis bahagian pertama. Bahagian kedua, dikata bentukkan persamaan menggunakan punca baru. Apakah puncanya? Punca baru adalah alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Ini punca baru. Punca baru awak adalah alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Jadi awak buat satu lagi ni, hasil tambah punca. Hasil tambah punca. Kita gunakan punca baru kita. Apakah punca baru kita? Alfa tambah beta dan alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Alfa tambah 3 tambah beta tambah 3. Tapi kita tak nak kaitkan dengan persamaan sebab kita nak buat persamaan baru. Jadi awak kena cari nilai dia berapa.
Jadi kalau ada tambah, kita boleh buat apa dengan kurungan ni? Boleh terus buka tak? Boleh. Okey, boleh terus buka. Jadi terus buka. Alfa tambah 3 tambah beta tambah 3. Dia akan jadi alfa tambah beta tambah 6. Kita tak nak gabungkan lagi lah. Sebab alfa, beta, 6 semua yang ciri-ciri yang berlainan. Itu untuk hasil tambah punca. Jadi kita ada hasil darab punca. Hasil darab punca alfa tambah 3 darab dengan beta tambah 3. Jadi kena gunakanlah yang awak belajar sebelum ni. Alfa tambah beta, alfa, beta. Kemudian kita ada 3 alfa, kita ada 3 beta, kita ada tambah 9. Okay, bila dah sampai sini, kita kaitkan dengan yang bahagian atas. Kaitkan dengan bahagian 1. Okay, kaitkan dengan bahagian 1. Jadi alfa tambah beta ke atas sama dengan berapa? Alfa tambah beta negatif 1/2. Ini negatif 1/2 tambah 6 dapat 5 1/2 ataupun 11/2. Jelas tak? Yang jawapan ni awak kaitkan dengan bahagian atas. Okay, yang ini pula nak kaitkan dengan bahagian atas. Alfa beta kita ada. Alfa beta kita ada. 3 alfa tambah 3 beta. Ada tak kat atas? Yang kita ada cuma alfa tambah beta dan alfa beta. Jadi bila tak ada, kita cuba faktorkan. Jadi dia akan jadi alfa beta tambah 3, alfa tambah beta tambah 9. Jadi alfa beta kita ada, alfa tambah beta pun kita ada. Jadi akan jadi negatif 2 tambah 3, negatif 1/2 tambah 9. Negatif 1/2 tambah darab 3 akan jadi negatif 3/2. Negatif 3/2 tolak 2 sama dengan berapa? Negatif 3, 1/2 ataupun negatif 7/2 tambah 9 dapat 1/2 ataupun 3/2. Betul tak? Betul tak? Kita dapat 11/2. Kau ada salah ni. Oh, tadi kita tolak dengan tolak dia tambahkan. Jadi negatif 3/2 tolak 2 dapat jadi negatif. Dia dapat 11. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 7. Oh, kita akan dapat 11. 11/2. 11/2. Okay, ni proses yang kedua. Ada yang cikgu ulang balik tak proses kedua ni? Ya, cikgu. Proses pertama faham tak? Proses pertama. Faham. Proses pertama okey. Proses kedua kita ada punca baru. Ni punca baru kita ni. Okey, ni punca baru kita alfa tambah 3 dan beta tambah 3. Jadi kita buat juga hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okey, hasil tambah punca kita tambahkan kedua-dua punca tersebut.
Okay, hasil tambah punca kita tambahkan kedua-dua punca tersebut. Okay, jadi alfa tambah 3 tambah beta tambah 3. Jadi untuk tambah, proses tambah tak payah nak risau-risau. Kita cuma buang kurungan. Bila buang kurungan, okay, alfa tambah beta, 3 tambah 3 sama dengan 6. Okay, cuma kita kurungkan ni sebab kita nak dapatkan format yang sama macam yang dekat atas. Alfa tambah beta. Okay, bahagian hasil tambah punca ada masalah tak? Tak ada. Okay, bahagian hasil darab punca pula. Okay, kita darabkan alfa tambah 3 dengan beta tambah 3. Bila awak darabkan, alfa darab beta, alfa beta. 3 darab beta, 3 beta. 3 darab alfa, 3 alfa. 3 darab 3 sama dengan 9. Okay, ikutkan boleh tinggalkan macam ni. Tapi sebab awak nak kaitkan dengan bahagian 1. Okay, awak nak kaitkan dengan bahagian 1. Awak kena wujudkan alfa tambah beta ataupun alfa beta ataupun kedua-duanya sekali. Dalam jawapan awak ni mesti ada sama ada alfa tambah beta ataupun alfa beta ataupun kedua-dua jawapan. Okey? Sama juga kat sini. Jawapan awak ni mesti ada alfa tambah beta ataupun alfa beta ataupun kedua-dua jawapan supaya nilai akhir awak akan jadi nombor. Nilai akhir awak akan jadi nombor. Kalau macam ni kita ada alfa tambah beta negatif 1/2 tambah 6. 6 tolak 1/2 dapat 11/2. Kita gunakan pecahan bercampur sebab kita nak buat persamaan kuadratik tu lebih mudah. Kita guna bukan pecahan bercampur, kita gunakan pecahan tunggal, pecahan tak wajar. Gunakan pecahan tak wajar. Okay, yang ini pula awak kena, bila awak dah mahir buat semua soalan, awak akan tahu nak tukar dalam bentuk apa. Sebab tu untuk soalan ni awak kena buat sebanyak-banyaknya. Jadi alfa beta tambah 3, alfa tambah beta tambah 9. Jadi alfa beta boleh ganti dengan negatif 2. Alfa tambah beta boleh ganti dengan negatif setengah. Dia akan jadi 9. Dan akan jadi nombor 11/2. Nilai akhir mesti nombor. Nilai akhir mesti nombor. Okay, nilai akhir tu mesti nombor. Okay, baru selesai bahagian kedua. Jelas tak? Nanti kita kena buat soalan seterusnya baru awak nampak lagi sikit kot. Okay, cikgu teruskan dulu . Okay, bahagian ketiga baru bentukkan persamaan. Okay, apa rumus untuk persamaan? X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah 11/2. Hasil darab punca adalah kini X tambah 11/2 sama dengan kosong. Ya, awak nak hilangkan pecahan, awak darabkan semua dengan 2. Dan jawapan awak adalah X kuasa 2 tolak 11X tambah 11 sama dengan kosong. Itu adalah punca awak, persamaan kuadratik awak. Jadi ada berapa bahagian semuanya? Oh, ada 2 kat depan, sorry. Ada berapa bahagian semuanya untuk nak selesaikan masalah ni? 3. 3 bahagian. Bahagian pertama, kaitkan alfa beta dengan persamaan. Jadi kita dapat alfa beta dan kita dapat alfa beta tu bersamaan dengan apa? Alfa tambah beta bersamaan dengan apa? Alfa beta bersamaan dengan apa? Ini bahagian pertama. Kaitkan alfa beta dengan persamaan. Kemudian ada punca baru pula. Alfa tambah 3, beta tambah 3. Okay, ini kita cari nilai alfa tambah 3, beta tambah 3 ni hasil tambah punca dan dapatkan dalam bentuk nombor. Dapatkan dalam bentuk nombor. Cari hasil darab punca yang baru dan dapatkan dalam bentuk
nombor. Okey. Dan yang terakhir sekali, bentukkan persamaan. Awak dah ada hasil tambah punca dalam bentuk nombor. Awak dah ada hasil darab punca dalam bentuk nombor. Kita gantikan dalam rumus. Awak nak salin ke? Tak payah. Boleh ingat. Tapi nanti video ni cikgu akan upload dekat YouTube Nak salin ke nak tengok YouTube je? Yang mana awak nak? Tengok YouTube cikgu. Okay, awak tengok YouTube sebab kita tinggal lagi 7 minit ni. Okay, kita buat soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya, 2 alfa, 2 beta cikgu tunjuk. Dua-dua ni dengan pantas. Nanti awak buat latihan Ada masalah ni tanya cikgu. Okay, langkah pertama apa? Okay, kita ada tadi, kita dah ada 2x kuasa 2 tambah x tolak 4 sama dengan 0. A sama dengan 2, B sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 4. Okay, dan kita nak kaitkan alfa beta dengan persamaan. Jadi hasil tambah punca alfa tambah beta sama dengan berapa? Alfa tambah beta sama dengan? 1/2. Okay, alfa tambah beta sama dengan negatif B biar A negatif 1/2. Negatif 1/2. Kita tunjukkan rumus kat sini sebab cepat Negatif mesti ada. Negatif B per A. Dan kita ada hasil darab punca alfa beta sama dengan C adalah negatif 4/2. Dia akan jadi negatif 2. Negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Okey, ni siap yang pertama. Okey, yang kedua dia ada 2 alfa dengan 2 beta kan, punca baru. Punca baru 2 alfa dan 2 beta. Jadi hasil tambah punca 2 alfa tambah 2 beta. Nak dapatkan dalam bentuk yang atas ni. Jadi kita buat apa dengan ni? Agak kawat kita nak buat macam mana? Nak dapatkan bentuk sama. Faktorkan, betul. 2 alfa tambah beta sama dengan 2 negatif 1/2 sama dengan negatif 1. Okey, hasil darab punca 2 alfa darab 2 beta. Jadi sama dengan 4 alfa beta. Dalam bentuk ni dah. Jadi tak payah nak risau-risau dah. Negatif 2 sama dengan negatif 8. Okay, ni siap proses kedua. Proses ketiga. Apa rumus dia? Hafal tak? Untuk bentukkan persamaan. X kuasa 2 tolak tambah HBT hasil darab punca sama dengan sifar. Jangan lupa yang belakang ni. Yang belakang jangan lupa. Jadi X kuasa 2 tolak negatif 1X tambah negatif 8. Okey, sama dengan sifar S kuasa 2 tambah S tolak 8 sama dengan sifar. Settle. Okey, nanti awak tengok balik video. Okey, yang ketiga tu apa? Alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Okey, A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 4. Okay, jadi hasil tambah punca alfa tambah beta sebab punca yang asal tu alfa beta. Jadi kita gunakan alfa tambah beta sama dengan negatif 1/2. Sama juga hasil darab punca sama dengan alfa beta sama dengan negatif 2. Ini yang pertama. Kemudian kita ada punca baru alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2. Jadi hasil tambah punca alfa kuasa 2
tambah beta kuasa 2 sama dengan apa? Sama dengan apa kat sini? Kurungan alfa tambah beta, alfa tambah beta. Kenapa kita gunakan yang macam tu? Siapa tahu? Kenapa digunakan kurungan? Okay, yang ini awak kena ingat okay, alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 nak tukar dalam bentuk alfa tambah beta tak boleh, nak tukar dalam bentuk alfa beta pun tak boleh. Okay, tapi yang ini kita gunakan konsep kalau awak darabkan alfa tambah beta, awak gandakan dia akan jadi apa? Alfa tambah beta darab alfa tambah beta. Dia akan jadi alfa kuasa 2 tambah alfa beta tambah alfa beta tambah beta kuasa 2. Betul tak? Dan dia akan jadi alfa kuasa 2 tambah 2 alfa beta tambah beta kuasa 2. Okay, yang ni boleh tak? Ingat yang ni? Alfa tambah beta kuasa 2, alfa tambah beta darab alfa tambah beta. Alfa darab alfa, alfa kuasa 2. Beta darab beta, beta kuasa 2. Beta darab alfa, alfa beta ataupun beta, alfa. Alfa tambah beta, alfa beta. Di alfa beta dengan alfa beta boleh gabungkan jadi 2 alfa beta. Kita nak alfa kuasa 2 dengan beta kuasa 2. Kita boleh susun alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 tambah 2 alfa beta. Yang bahagian ni jelas tak? Jelas. Jelas. Jadi kita nak sekarang alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 sahaja. Kita tak nak 2 alfa beta ni. Jadi apa kita buat kalau kita tak nak? Bila kita tak nak, apa yang kita buat? Tolak. Awak tolak 2 alfa beta sebab awak tak nak 2 alfa beta. Tapi bila awak tolak kat sini, dekat sini pun awak kena tolak. Dekat sini pun awak kena tolak. Kat sini pun awak kena tolak dan di sini pun awak kena tolak. Jadi faham tak kenapa ada tolak 2 alfa beta kat situ? Jelas tak? Jadi Jelas. 2 alfa beta tolak 2 alfa beta dah tak adalah kan 2 alfa beta ni. Jadi kita akan dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Sebab 2 alfa beta negatif 2 alfa beta dah tak ada. Tapi mana dapat alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2 ni? Daripada sini. Alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Okey. Awak kena salin balik sebenarnya. Tu. Nanti dekat contoh tu awak salin balik supaya awak faham apa yang dibuat. Sambil awak tengok tu, awak tengok YouTube cikgu, awak tengok ni. Sekali lagi Jadi dia akan jadi alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa beta. Alfa tambah beta awak ada negatif setengah kuasa 2 tolak 2 negatif 2. Jadi dia akan jadi 1/4 tambah 4, dia akan jadi 4 1/4 ataupun 9/4. Yang kat situ je yang susah sikit. 17/4 kan? Apa cikgu ni? 17/4. Okey, hasil darab punca. Okey, ini mudahlah. Alfa kuasa 2 darab dengan beta kuasa 2, dia akan jadi apa? Nak gabungkan dia akan jadi alfa beta kuasa 2. Jadi alfa beta adalah negatif 2, negatif 2 kuasa 2. Jadi sama dengan 4. Dan yang terakhir sekali, S kuasa 2 tolak 17/4 X tambah 4 sama dengan 0. Dan dia akan jadi, kalau awak nak hilangkan penyebut, 4X kuasa 2 tolak 17X tambah 16 sama dengan 0 ataupun 0. Boleh tak?
Awak salin contoh, okay, tugasan awak hari ni awak salin contoh tu, contoh berapa ni? Contoh 4, salin dulu supaya awak faham. Kalau awak tak salin, awak tak ingat sebenarnya. Buat contoh 4, lepas tu boleh selesaikan persamaan 3, 4 dan 5. Cuba dulu. Lepas tu nanti kelas akan datang dengan Cikgu Wazah, kita boleh bincang. Okay, jelas? Jelas. Untuk awak hantar hari ni, awak buat tugasan. Untuk yang hantar, hari ni daripada Khamis Cikgu nak awak cuba yang untuk 3 A, B, C, D hantar hari ni. 3 A, B, C, D cuba hantar hari ni. Selewat-lewatnya pukul berapa? Petang ke malam? Malam. Malam ya, pukul 10. Okay, 3 A, B, C, D buat sampai pukul 10. Yang lain tu 4 dengan 5 tu cikgu bagi sampai hari Ahad. Sebelum kelas Cikgu Azhar lah. Okay, A, B, C, D hantar hari ni sebelum pukul 10 malam. Okay, boleh? Boleh cikgu. Sebelum tu semua dah isi link kehadiran belum dekat Telegram? Dah. Tapi yang belum tolong isi link kehadiran dekat Telegram tu ya. Okay, terima kasih banyak-banyak. Baca doa penutup. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, Ya. nota pun salin dekat test pad ke? Salin je sebab awak salin tu awak dalam proses mengingatkan, memahamkan. Tak ada guna buku Tak ada. Okey, terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama.